Dah ke? Okay dah. Alright. So itu equation dengan inequalities lah. So absolute values, macam saya cakap, absolute values ialah modulus. So as long as kamu nampak modulus, kamu tahulah itu soalan absolute values. Okay, absolute values kita belajar equation, kita belajar inequalities. Absolute values di dalam satu tajuk pula, dalam absolute values tu ada equation, ada inequalities. Okay, konsep yang lebih kurang sama lah. Okay, tapi tak adalah log indices dalam absolute values. So kalau kamu tengok dekat sini, absolute values inequalities, ini contohnya lah, kita ada modulus equal. Alright, kita ada modulus equal, ada CX plus D. Ada bezanya tak kat situ? Ada. Apa bezanya nanti kita tengok. Ada satu modulus equation. Okay, so itu equation lah. And then inequalities dekat sini yang panjang sikit. Okay, kena tengok soalan, kena identify soalan, satu absolute values ataupun dua absolute values. Anif, baru bangun ke? Anif. Baru bangun ke? Sekuriti suruh putar. Okay. Apalah alasan dia. Okay. So bila kita tengok soalan tu ada modulus, absolute values, kamu kena tengok dia ada satu absolute values ataupun dua absolute values. Okay, contoh macam ni lah, satu absolute values ataupun dua absolute values. Okay, then baru kita tentukan apa yang kita nak buat. Contoh ini ialah satu absolute values, inequalities. Okay, greater ke less ke, greater and equal ke, less and equals ke. So dekat sini bila kita ada one absolute values, apa yang kita kena guna? Tengok dekat sini kita ada GOLA dan juga BD ialah basic definition. So hari ni kalau sempat kita akan tengoklah macam mana nak guna dua benda ni. Kalau dua absolute values senang saja, terus SBS apa? SBS apa? Saya square both side. Astagfirullahalazim. Square both side. Alright, so kalau kamu tengok soalan inequalities, ada dua absolute values, satu je caranya ialah squaring both side. Okay, simple je. Okay, so sekarang kita tengok kepada absolute values. Tengok nota kamu. Ya Allah, panasnya. Astagfirullahalazim. Okay, ada 3 learning outcomes. Yang pertama, nampak ke? Belakang nampak? Nampak? Alright, yang pertama, okay, yang pertama state the properties of absolute values. Simple je lah dekat situ. Kita apa jadi kita tengok. Yang kedua ialah solve absolute value equation. Yang ketiga ialah solve absolute values inequalities. So, apa bezanya tadi saya dah cakap lah. Ini semua apa yang saya dah summarizekan tadi. Okay, kita tengok properties. Learning outcomes kita yang pertama. Bacalah apa yang ada kat situ. Okay, alright. So, kamu bayangkan sahaja kamu punya absolute values ni sebagai distance. Okay, distance, contoh saya ada modulus 6. Saya gerak ke kanan saya, positif 6, betul? Saya gerak ke kiri saya, negatif 6. Tapi dia masih lagi 6, betul tak? Dia masih lagi 6. Kamu bayangkan dia sebagai distance lah. Okay, ada 3 cara macam mana kita nak buat basic definition untuk modulus kita. Okay, contoh yang pertama ialah modulus A is equals to, ini kita panggil piecewise, positive A, negative A. Positive A if A greater and equals to 0, negative A if A less than 0. Okay, so ini ialah basic definition kita lah. Ya. Jadi kalau dia apa ni less and equal, dia dah lah dekat dalam spot ni. Tiada. Memang dia macam tu. Memang dia greater and equals, memang dia less than bawahnya. Alright, mesti kena tahu ini, okay? Alright, satu lagi cara untuk kita define kita punya modulus ialah, ini dalam topik lain lah. Okay, kita ada modulus A, which is kita dah belajar dekat dalam polar form, betul tak? Okay, modulus A plus BI, which is dia punya definition ialah modulus, square root A square. Okay, kalau kamu ada square root A plus B, dia akan jadi square root A square plus B square. Itu nombor 2, definition of modulus. Nombor 3, definition of modulus kita ialah, apa satu lagi? Okay, basic definition. Contoh, yang saya cakap tadi lah, saya ada modulus X equals to A. Okay, so basic definition dia ialah satu positif, satu lagi negatif.
Okay, so that is how we represent our modulus. Ada 3 cara. 1, 2, 3. Biasanya kita guna yang atas sekali lah. Alright, so ini properties dia. Saya tak nak go through properties. Kamu boleh baca sendiri properties ni. So, sekarang kita terus pergi kepada absolute value equation. Okay, macam kita tengok tadi, ada 3 jenis. Okay, yang pertama kita ada, nampak ke? Nampak kan? Yang pertama contoh absolute value equation. Ada modulus, ada equation, ada equal. Okay, contoh ada modulus AX plus B equals to C. Basic. Okay. Second, mungkin kamu akan jumpa jenis soalan AX plus B equals to CX plus D. Yang nombor 3, mungkin kamu akan jumpa dua-dua modulus. Okay, so apa beza ketiga-tiga? Ya Allah, buruk ni. Apa beza ketiga-tiga equation ini? Ialah, yang pertama kita solve macam biasa, basic definition. Okay, yang ketiga kita solve macam biasa. Kamu rasa nak buat apa? Tadi kita cakap kalau ada 2 modulus, kita buat apa? Squaring both side. Okay, yang kedua special sikit. Kita akan solve by basic definition. Tapi apa yang kamu kena buat dekat sini ialah kita mesti kena recheck dia. Okay, so mesti kena recheck dia. Okay, so macam mana nak tahu bila kena recheck? Bila kamu tengok soalan modulus, absolute values, yang ada equation. Oi, Brian. Ya. Tadi. Dia begini Miss. Sekarang. Lepas no Sofa Azim, kenapa ni? Sekarang saya kena tengah apa? Okay. Sekarang dia freeze pula. Sudah. Benda lama ni. Benda lama. Benda lama. Macam mana saya nak balik? Menu. Okay. Apa dia, Amir? Yang di bawah ni. Di bawah dia. Apa tu? 1 CX tu. CX plus D. Ini. Modulus CX plus D. Modulus CX plus D. Okay. Alright, macam mana kita nak tahu bila kita kena recheck? Bila kamu ada satu modulus equation dan di kanan kamu ada satu X. Okay, di kanan kita ada satu X, CX plus D. Ataupun X sahajalah, ataupun X plus 1, X minus 2, 2X minus 1. Okay, dekat situ kita kena recheck. Sama konsep dia dengan set lah. Okay, so kita tengok soalan. Example 21. So kalau tengok dekat situ, method of solving absolute equation, basic definition dengan squaring both side. Daripada 3 contoh yang saya bagi tu, saya dah bagi tahu dah lah yang mana satu method dia kan. Okay, kita tengok yang pertama. Modulus X plus 8. Okay, tengok ada modulus. Tengok dulu dia equation ataupun dia inequality. So kat sini ialah equation, betul? Alright, so teruslah kita boleh basic definition. So kita ada X plus 8 equals to 2. X plus 8 equals to negative 2. X equals to negative 6. X equals to 6. Okay, betul? Astaghfirullahaladzim, tak pandai matematik. Negative 10. Negative 10, betul? Alright. Okay, simple. Itu je. Ini ialah basic definition. Contoh untuk soalan yang pertama ni. Modulus AX plus B equals to C. Alright, kita tengok B pula. Inequalities. Bukan inequalities, ini equation. Okay, ada modulus, ada equation. Sama juga basic definition kita. Pecahkan satu positif, satu negatif. So, kita ada X plus 1 over X minus 3 equals to 2. X plus 1 over X minus 3 equals to negative 2. Yesterday kita belajar rational inequality. Saya cakap tak boleh darab silang, betul tak? Sekarang boleh darab silang tak? Boleh, sebab dia equation. Okay, sebab dia equation. So tak ada masalah pun untuk kita darab silang. So kita ada X plus 1 equals to 2X minus 3. Yang di sebelah sini X plus 1 equals to negative 2 X minus 3. Okay, so kita ada 2X minus X Okay, 2x minus x kita ada x. 1 plus 6 kita ada 7. Betul? Yang di sebelah kiri, di sebelah kanan
Kat sini kita ada 3x. 6 minus 1 kita ada 5. So x is equals to 5/3. So dua-dua ialah jawapan kita. Okay. Okay, tinggal jawapan macam ni pun boleh, tak ada masalah. Sometimes kamu akan nampak dekat dalam bentuk macam ni, dia akan tulis 7 5/3. Okay, set solution. Okay. Tapi jarang lah kita tulis macam ni, biar jawapan macam tu pun boleh. Alright, so sekarang kita tengok soalan C. Okay ke? Dah? Alright, soalan C. Okay, nampak modulus. Dalam fikiran kamu semua, keluar soalan modulus. First kali kena identify equation ataupun inequalities. Equation? Equation. Alright, ada dua modulus. Satu je step dia, which is squaring both side. Okay, squaring both side. Square kiri, square kanan. Okay. Alright, sekarang kita recap balik kita punya definition modulus tadi. Kalau saya ada, let's say saya ada modulus of AX plus B. Okay. Kalau saya squarekan dia. Okay. Definition of modulus apa? Square root AX plus B, betul? Sekejap, saya tulis balik. Okay, definition of modulus tadi, square root A, modulus A square sama dengan square root A square, betul? Which is definition of ini ialah modulus, square root AX plus B. Okay, kalau kita squaringkan dia both side, saya nak squarekan dia ini, yang ni pun kita akan squarekan lah kan? Which is apa je yang tinggal? Sorry, saya tertinggal square dekat sini. Yang tinggal ialah AX plus B square. Alright, boleh ke nampak ke? Faham ke? Lagi sekali. Okay, kalau saya ada modulus AX plus B. Definition untuk modulus AX plus B ialah square root AX plus B square. Betul? Alright. Okay, semua benda satu term tu ialah square kan? So, kalau saya squarekan ini, kita squarekan ini juga, betul? Which is kita cancel out square ni dengan square root ni, betul? So, yang tinggal ialah AX plus B square. Alright? Okay, so balik semula kepada squaring both side kita ni. So, yang tinggal apa? 2x plus 6 square equals to x minus 1 square. Alright? So, bila kita squarekan modulus, akan ada square balik sebab definition lah. Okay, so basically kita expandkan ni 4x square plus 24x plus 36 equals to x square minus 2x plus 1. Okay, susun. 3x square 24 plus 2 26x 36 minus 1 35 equals to 0. Okay, simplifykan. Factorize. Baru nak keluarkan kalkulator. Betul kalkulator jatuh pula tu. Berapa kawan-kawan? 3x tambah 5. X tambah 7. X tambah 7. Okay. So, x equals to negative 5/3. X equals to negative 7. So, kedua-duanya ialah jawapan kita. Okay. Alright, so setakat ni kita dah belajar modulus equation, absolute value equation, basic definition, squaring both side. Okay. Sudah? Okay, soalan D. Kenal pasti soalan kamu. Ada modulus, absolute value, equation ataupun inequalities. Equation. Di sebelah kanan kita ada apa? 2x plus 9. Okay. Ada modulus, equation, ada x. Apa yang kamu rasa kamu patut buat dekat sini? Recheck. Okay, mesti kena recheck. Wajib kena recheck. Okay, boleh? Ada modulus, equation, ada x di sebelah kanan kita. Okay, yang lain tak ada x. Yang lain just nombor je lah, value je.
So, buat macam biasa, which is basically kita akan selesaikan by using basic definition juga. So, kita ada 5x plus 3 equals to positive 2x plus 9. Lagi satu 5x plus 3 equals to negative 2x plus 9. Okay, ingat apa saya buat bila saya dah buat basic definition, saya dah tak letak modulus dekat sini. Okay, kita buat basic definition sebab kita nak buka modulus kita, jangan letak modulus lagi. Sebelah kiri dapat apa? 3x equals to 6. X equals to 2. Sini ialah 7x equals to negative 9, negative 3, negative 12. X equals to negative 12 over 7. Betul? Okay. Kalau kamu tinggal jawapan kat sini sahaja tak akan dapat full marks. Okay, sebab saya cakap mesti kena recheck. So, kena recheck lah. So, recheck macam mana? Recheck macam mana kita recheck set kita. Okay, kiri equals to apa, kanan equals to apa. Contoh, kita ada left hand side equals to modulus 5. Contoh, kita guna untuk x equals to 2. Tulis betul-betul Jangan kamu terus left hand side, right hand side je. Tulis betul-betul. When x equals to 2, left hand side is equals to modulus 5 times 2 plus 3. Which is kita dapat 13. 'Betul ke? 5x plus 3. Okay, right hand side equals to 2 times 2 plus 9. Which is kita dapat 13 juga. Alright, so left hand side equals to right hand side. Okay, jawapan x equals to 2 diterimalah. And then recheck untuk x equals to when x equals to negative 12 over 7. Left hand side equals to modulus 5 negative 12 over 7 plus 3 dapat berapa? Negatif 39/7. Ada negatif ke? Tiada. Okey, sebab dia modulus, betul tak? So, bila dia modulus, tak adalah negatif ni. Dia akan jadi sentiasa positif lah. Right? Betul. Mestilah betul. 2 times negative 12 over 7 plus 9. Berapa? Hah? Ya ke? Betul ke? Oh, jauh sangat yang 87 tadi tu. 39/7. Okay, so sama jawapan dia. Ingat, modulus negatif akan jadi positif. Kalau kamu letak negatif dekat situ, salah lah. Kamu akan dapat jawapan yang tak sama. Which is sebenarnya dia left hand side equals to right hand side. Jadinya kita terimalah kedua-dua jawapan kita. X equals to 2 dan juga negatif 12 over 7. Okay. Contoh ni ialah dua-dua jawapan dia terima. Nanti kamu akan jumpalah yang satu jawapan sahaja ataupun dua-dua jawapan tak terima. Okay, so dia akan jadi no solution. Right? So ingat, lagi sekali, modulus ataupun absolute values equation di sebelah kanan dia ada x. Okay, ataupun maybe dia akan tulis macam ni lah. X equals to modulus x minus 1. Sama juga, ini pun kena recheck juga. Okay? Right. So itu 3 benda tentang equation. Jelas? Jelas. Alright, seterusnya kita pergi kepada absolute inequality. So ini yang part terakhir lah. Okay, last part for chapter 2. Panjang kan chapter 2 ni? Okay, banyak sangat cerita dalam chapter 2. Last part, chapter 2, absolute value inequalities. Method of solving absolute values inequalities sama juga, basic definition, squaring both side. Tapi ada tambahan dekat sini. Kita ada tambahan gola. Okay, apa tu gola? Sebelum tu kita tengok dulu properties kita dekat sini. Okay. Inequalities. Kita ada modulus x less than a. Definition dia ialah x between negative a dengan a. Okay, ini kamu kena tahu Contoh, dekat sini saya ada number line. Saya ada number line. Saya ada negative a. Saya ada positive a. Di tengah-tengah ialah kosong. Okay. So, between negative a dan a. Ini ialah definition untuk modulus x less than a. Kalau kita letak secara number line, definition dia akan jadi macam ni lah. Di tengah-tengah ini. Okay. Between negative a dan a. Alright. Kalau ini
Basically dia ada hitam lah dekat sini kan. Boleh buat sendiri? Dia akan close lah. Saya buat lah. Kamu ni bukan boleh percaya. 0A. Saya akan close dekat sini. Okay. Alright, ini tak ada masalah. Ingat definition untuk modulus X less than A ialah X between negative A dan A. Yang ni kamu kena tahu sebab nanti dekat chapter-chapter lain, lagi-lagi dekat chapter function, kamu kena belajar yang ni. So, yang ini pula, modulus X greater than A. So, definition dia macam mana? Definition dia basically X greater than A or X less than negative A. Contohnya, kalau saya representkan dalam number line, saya ada negative A, saya ada A. Okay, so dia akan pergi ke sebelah sana lah. Yang ni akan pergi ke sebelah kiri, yang ni akan pergi sebelah kanan. Okay. Alright. Tapi dia akan positif lah sebab dia modulus X. Okay, so samalah konsep yang bawah ni. Yang ni tak penting sangat pun sebenarnya. Okay, as long as kamu faham konsep basic definition tu, tak payah guna pun yang ini. Okay, alright. So sekarang kita berkenalan pula dengan basic definition. Saya tulis BD, basic definition. Okay, so apa tu basic definition, which is exactly the same thing macam kita buat equation tadi, cuma bezanya ada perubahan dekat kamu punya inequalities kita. Contohnya, kalau saya ada modulus X plus 1 less than 2. Okay, ada modulus, ada inequalities. So basic definition dia akan jadi 1x plus 1 less than 2, satu lagi x plus 1 greater than negative 2. Nampak apa yang berubah? Konsep sama je macam tadi, satu positif, satu negatif, betul? Tapi ingat tak, inequalities kalau kita darab dengan negatif, apa yang akan jadi? Sign dia berubah. So itu konsep basic definition kita lah dekat sini. So kalau tengok apa yang berubah dekat sini. Okay, so dekat sini basically change sign, letak negatif. Okay, ayuk. Apa yang saya tekan sebenarnya? Saya pun tak tahu. Sekarang macam nak balik-balik? Okay. Nampak ke apa saya tulis tu? Nampak Alright, so basic definition untuk inequality, satu positif, satu negatif, tukar sign dia. Alright. Okay, so itu basic definition. Ini contoh soalan Okay, so itu basic definition. Tadi kamu ada sebut, bukan kamu sebut, saya yang sebut. Gola, betul tak? So, basic definition. And then kita ada gola. So, apa benda gola ni? Yang SEM 3 dah belajar kan? Apa gola? Apa ni? Tak tahulah. Apa ni? G stands for? Yang SEM 3 takkan kamu tak belajar? Greater. G greater. O or L less. And okay, greater or less and. Apa benda sebenarnya ni? Okay, sekarang kita akan tengok dekat soalan. Okay, ingat dalam menyelesaikan absolute values inequalities ada dua cara, basic definition dan juga gola. Okay, so kalau kita pergi dekat first slide yang saya tulis tadi, kalau ada absolute values, satu absolute values kita akan guna gola dan juga basic definition. Kalau ada dua absolute values, kita akan guna squaring both side. Okay, itu letak dalam kepala kamu sekarang ni. So, soalan. Kita pergi terus kepada soalan. Okay, solve the following inequalities. Tengok soalan modulus. Ada modulus, ada absolute values. The next thing yang kita tengok ialah sama ada di equation ataupun inequalities. Okay, inequalities kan? Alright, so apa yang kita kena buat ialah kita kena pecahkan dia. First step ialah basic definition. BD dulu. Okay, so pecahkan dia. Kita ada 2x plus 3. Salin je balik soalan. Less than 5. Satu lagi ialah 2x plus 3 greater than negative 5. Perubahan dia ialah dekat greater than dan juga negative. Okay. Okay, cuba selesaikan. Selesaikan kiri, selesaikan kanan. Kiri kita akan dapat 2x less than 2
x less than 1. Kanan kita dapat 2x greater than negative 8, x greater than negative 4. Okay, itu basic definition. Dekat mana datangnya gola tu? Gola ialah step yang kedua untuk tentukan apa relationship antara absolute values ni, antara dua benda ni. Okay, kalau kamu ingat kita belajar compound inequalities, ingat relationship dia ialah and, betul? Okay, tapi dalam absolute values ni dia boleh jadi and ataupun or. Okay, so dekat sini tengok sign dia, tengok dekat sign soalan ni, less than, betul? Kalau kita tengok balik dekat sini, inilah less, maksudnya relationship dia ialah less and. and. Okay, so since dia punya relationship ialah less, so since dia punya inequality ialah less, relationship dia ialah and. So antara dua benda ni relationship dia ialah and. Macam mana kita nak representkan? Yang paling senang ialah by drawing your number line. Kita ada negative 4, kita ada 1. Okay, x less than 1 ke sebelah kiri, open. X greater than negative 4 ke sebelah kanan, open. Okay, relationship dia ialah and. Jadinya dekat mana? Di tengah-tengah yang ada dua garisan. Ini kita belajar dalam chapter 1. Okay, dan final answer kamu akan jadi open negative 4, 1 open. Okay, jelas? Basic definition, nak satukan balik dia guna gola. Alright. Ada yang tanya saya, kalau yang dah buat tutorial, kamu akan jumpa jawapan dalam bentuk solution set. Okay, depends on soalan. Kalau soalan tu minta solve sahaja, kamu boleh bagi dalam interval. Sebab dalam interval senang kan? Contoh, interval form. Interval form, jawapan kita ialah open negative 4, open 1. Alright. Kalau soalan minta, give your answer in solution set. Between negative 1 and Solution set mesti kena bagi dalam solution set, which is curly bracket macam ni. negative X titik 2 bertindih, which is basically negative 4, 1 tu ialah X between negative 4 dan 1 lah kan. Okay, tulis je lah balik dalam bentuk inequalities. Tutup bracket kita. Okay. Kalau soalan tak cakap, depends. Kamu nak bagi yang mana satu pun boleh. Okay, nak bagi dua-dua pun tak ada masalah. Tapi kalau soalan specifically minta dalam interval form, mesti bagi dalam interval form. Kalau soalan minta dalam solution set, mesti kena bagi dalam solution set. right. So interval form. Boleh? Okay, ni senang je. Linear inequalities. Okay, kita pecahkan, kita dapat linear inequalities. Boleh saya teruskan? Oh ya, rezeki sangat tu. So if that came out, Okay, tengok soalan B. if I look at it, you want answer this one. Okay. Tengok soalan ni, perlu recheck tak? Tengok balik, betul. Perlu recheck ataupun tidak? Satu absolute values. Ada X sebelah kanan. Equation ke? Bukan, dia inequalities, betul tak? Jadi kena recheck ataupun tidak? Tidak. Okay, yang saya cakap kena recheck tadi bila ada satu absolute values equation, equal. Ada X sebelah kanan. Inequalities kita tak boleh recheck. Okay, kita tak recheck inequalities So basically ini sama dengan soalan A lah. First kali ialah BD. Macam mana? X plus 4 greater and equals to 3x minus 2. Satu lagi. X plus 4 greater less than or Negative 3x bracket 3x minus 2. Bracket sebab dia ada dua terms dekat situ. Bracket Ada yang belajar letak negatif dekat sini. Betul, saya tak cakap salah. Okey, tak ada masalah. Tapi tolong hati-hati dengan kamu punya inequalities. Okey, saya tak adalah cakap jangan buat. Kamu dah belajar cara tu, kamu gunalah cara tu. Tapi tolong hati-hati dengan inequalities kamu. Sekarang dah jadi linear inequalities, betul? Simple je. Apa relationship dia? Golanya apa? Apa relationship kita? Greater. Okay, jadi greater ialah GO. So relation kita ialah OR. Okay, OR kamu tahu OR ialah union. Betul? Alright, selesaikan soalan ni? X tolak 3 negatif 2X. Negatif 2 tolak 4 negatif 6. Sini akan jadi X
less than equals to 3. Okay. Tolong hati-hati dengan sign kamu. Ingat, bahagi dan darab negatif mesti tukar sign. Tambah tolak tidak kawan-kawan? Darab dengan bahagi sahaja. So dekat sini, kalau rasa macam tak confident, tolonglah expand. Biar lambat asalkan selamat. Negative 3x plus 2. 4x. Negative 2. Perlu ke tukar sign? Tak perlu. Tak perlu. Negative 2 over 4. Negative 1 over 2. Okay. Bukan saya cakap ada negatif je kamu kena tukar sign. Saya cakap bahagi ataupun darab dengan negatif. Kat sini kita positif kan? Ini bukan jawapan akhir. Ini bukan jawapan akhir kita. Kita tengah buat absolute values inequalities. Kita kena satukan balik dia. So mesti kena buat number line lah. So number line kita negative 1 over 2 3. Yang ini close ke sebelah kiri. Yang ini pun close ke sebelah kiri. Apa relation kita? Or ataupun union, which is union ialah semua sekali. Jadinya jawapan akhirnya akan jadi negative infinity 3 close. 3 close. Okay? Banyak pula masalah ni. Okay, ini dalam interval form. Okay, kalau dalam solution set x is less than equals to 3. Itu je. Simple je. Betul. Ke kiri. Okay, ke kiri. Boleh? Alright, so sekarang satu lagi, kalau dalam marking pemeriksaan lah. Pemeriksaan macam boleh. Pemeriksaan. Marking lah. Dalam bahasa Inggeris dia marking lah. Kalau kamu dapat ini yang saya nak nasihatkan kamu. Kamu dah habis exam, kamu jangan lupa terus pasal kertas kamu. Sentiasa doakan kamu dapat pemeriksa yang lembut hati. Masa dia jawab kertas kamu, masa dia tanda kertas kamu tu, dia dah makan, dia tak ada masalah dengan suami dia, boyfriend dia, semua anak-anak dia. Okay. Sentiasa berdoa sebab apa? Semua jalan kerja kamu depends kepada dia. Okay, kalau dia baik hati, dia nak bagi markah, dia bagi markah. Okay, kalau macam salah sikit-sikit, dia nak buat-buat tak nampak, dia buat tak nampak lah. Tapi kalau salah sikit, tiba-tiba dia tak, mood dia tak baik, salah sikit, dia tolak markah. Contoh dekat sini. Kamu tahu dia OR, okay? Gola, kita tahu dia greater, relationship dia ialah OR. Kamu pula tulis AND dekat sini. Salah semua Salah semua Walaupun dia kira betul. Okay, walaupun jalan kerja kamu betul, walaupun kamu tahu relationship dia ialah AND, walaupun jawapan akhir kamu ialah AND, kamu tulis sahaja AND dekat sini. Salah So untuk selamat, sebenarnya jangan tulis apa-apa. Oh, jadi Okay. faham. Nak selamat jangan tulis apa-apa. Which is kita selesaikan sebelah kiri, kita selesaikan sebelah kanan, kita buat number line, baru kita fikir relationship dia ialah apa. Okay? Boleh faham? Boleh? Okay. Alright, so tu senang je. Semua senang kan? Biasa. Okay, linear inequality. Simple je sebenarnya linear inequality. Sekarang, apa ni? Quadratic. Okay. So kalau kita fikir balik soalan dia ialah absolute values. Inequalities, betul? First kali step ialah basic definition kita dulu. X square minus 5. Ui, ngantuk sangat tu. X square minus 5x plus 3 less than equals to 3. Sebelahnya X square minus 5x plus 3 more than or equal to greater and equals to negative 3. 3. Apa jauh sangat? Okay, kalau kita susun balik sebelah kiri, kamu akan dapat x square minus 5x. 3 minus 3? 0. Sini x square minus 5x plus 6. Sebelah kiri ialah quadratic inequality. Sebelah kanan ialah quadratic inequalities. Apa yang perlu ada dalam jalan kerja kamu? Quadratic inequalities. Factorize. Vector. Apa lagi? Quadratic inequalities. Apa yang kena ada dalam jalan kerja kita? Astaghfirullahaladzim. X pula. Table of sign. Oh.
Sekarang kita dekat topik ini. Kita dekat topik absolute values. Tapi kita dah pecahkan dia guna basic definition. Kamu pula dapat quadratic inequalities. Dua lagi quadratic inequalities. Dia dah jadi dekat sini. Apa yang kita perlukan? Table of sign ataupun graphical method. Okay. So jangan lupa. Okay, kita pakai graphical lah kat sini. Senang sikit. Alright. Step yang pertama. Factorize F. Mesti kena factorize jangan bahagi dengan X. So kat sini kita ada X minus 5 less than equals to 0. Okay, so critical values kita X equals 0, X equals to 5. Equal soalan? Table of sign ataupun dalam cerita kita buat graph lah. Senang sikit untuk quadratic. Graphical method. 0, 5. Dalam luar? Luar. Macam mana tahu luar? Betul ke luar? Luar ke dalam? Dalam. Tengok balik dekat factor dekat sini ialah less than. So kita tanda di dalam. Macam mana nak tulis jawapan dalamnya? Dalam bentuk interval? 0, 5. Open, close? Close. Okay, dua-dua close. Alright. So saya harap setakat ni kamu tahulah apa yang kita tengah buat ni. Kalau kamu tak faham ni, maksudnya 1 minggu ni kamu hilang, tak tahu pergi mana. Okay. Alright, tu sebelah kiri, sebelah kanan pula. Sama juga, factorize. Factorizekan ni. Critical values ada equal? Okay ke ni? Okay. Okay, table of sign ataupun graphical kita. Graphical ni tak payah beria sangat lukis tu dengan exist semua tak perlu. Okay, kita sketching je. 2, 3. Dalam luar? Luar. Kenapa luar? More than. Okay. Okay, jangan tertidur Baru pukul 8 nak tertidur. Macam mana nak tulis jawapan kat luar? Negative, infinity, close. Union, 3 to Close 3, infinity. open. Okay. So this is a good example macam mana nak tulis jawapan. Ada kat dalam, ada kat luar. Okay, boleh? Mesti kena tulis jawapan. Bawah table of sign mesti kena ada jawapan. Ataupun bawah graph mesti kena ada jawapan. Dah siap ke? Belum. Kalau kita buat compound inequality kat sini pun belum siap lagi. Apatah lagi kita buat absolute values. Sekarang balik semula kepada soalan. Baru kita fikir gola kita. So apa punya relation dekat sini? Less than. Okay, tengok soalan yang dah disimplifykan soalan yang kamu punya modulus dah single. Okay, contohlah kalau soalan kamu macam ni. Modulus x minus 1, x square minus 1, plus 1. Banyak pula 1. Modulus x square plus 2 minus 3 less than equals to 0. Dah disimplifykan, pindahkan 3 kamu ke sebelah. Ataupun kalau contoh soalan macam ni, ada 2 dekat depan ni, negatif 2 lagi tu, less and equals to 0. Okay, adakah relation kamu akan jadi less? Tidak. Okay, sebab kita kena pindahkan negatif 2 ke sebelah kan? Alright, so kena simplifykan, jadikan dia single modulus. Alright, baru kita tengok relationship kita. So relationship dekat sini ialah less, which is L A. Jadi relationship antara dua benda ni ialah N, which is N ialah intersect. So kita lukis kita punya number line. Semua nombor yang ada dekat jawapan A, jawapan B, kita tulis. Okay, lagi sekali saya ingatkan, satu jawapan, that means jawapan A dekat satu barisan, jawapan B dekat satu barisan. Okay, saya tak nak tengok ada 3, 4, 5, 6 barisan dekat kamu punya number line. Okay, biasanya 2 sahaja. So, kita ada apa paling kecil? 0, 2, 3, 5. Jawapan A, close 0, 0, close 5. 0, close 5. Jawapan A. Memang betul lah dekat satu barisan. Okay, jawapan B, negative infinity 2. Close ke sebelah kiri. Masih lagi dekat jawapan B, duduk dekat garisan yang sama, barisan yang sama. Which is kat situ dia bagi 3 to infinity. Okay, ini jawapan B kamu. Apa relationship
relationship kita tadi? And jadinya kita ada yang ada 2 garisan. Yang ada 2 garisan. Apa jawapan akhir kita? Close 0, Close 0, close 2, close 2, close 3, close 3, close 5. Sini apa? Union. Tapi relationship kita and tadi. Sebab apa? Modulus. Tapi relationship kita and, kenapa bukan intersect? Yes, and tu untuk relationship sahaja. Jawapan dekat sini mesti kena union. Okay, tak logik pula kamu nak tulis intersect dekat sini. Okay, tak logik kamu tulis intersect dekat sini. Takkanlah ini nak intersect dengan ini. Betul tak? Alright. So itu dalam interval form. Kalau soalan minta dalam set solution, kamu boleh tulis between 0 dengan 2. 0, 2. Betul? Okay. Union just tulis or. And then kita ada X between 3 and 5. So itu dalam solution set kamu. Okay. Boleh faham? Boleh. Alright. Jam berapa? 44. Panas. Dah hilang dah panas ni. Alamak, tak sempat pula nak habis. Boleh kita teruskan? Sikit masa lagi. Boleh ke? Okey ke? boleh. Alright. Okay, kita buat ni dulu lah. Okay, so basically benda yang sama, bezanya ini ialah rational inequalities. Rational inequalities kena ada apa? Bawah tak boleh kena kosong. Betul? Apa? Ha? Table of sign. Okay, mesti kena ada table of sign. Wajib kena ada table of sign. Okay, tengok soalan. Nampak absolute values. Inequalities. Benda pertama kita buat ialah basic definition kita. So, basic definition kita. X minus 4 over X plus 2 greater than 4. Ikut je soalan. Okay, yang pertama ikut je soalan. Seterusnya, X minus 4 X plus 2 less than negative 4. Boleh saya nak bawa ini pergi sebelah kanan? tak boleh. Tak boleh. Itu rules nombor 1. Jangan buat. Okay. Yang jangan buat ni biasanya dibuat. Tak disuruh-disuruh. Okay. Ya. So, apa yang kita kena buat? Sebelah kiri. Table of sign. Sebelah. Move 4 to the left hand side. So, kita ada X minus 4 over X plus 2 minus 4 greater than 0. Lepas tu, Samakan penyebut. samakan penyebut. Step dia like literally sama sahaja untuk setiap soalan. Over X plus 2. Model. Okay, tolong hati-hati dengan negatif kita. So, X tolak 4X, kita ada negatif 3X. Minus 4 minus 8. Minus 12. X plus 2. Betul? Yes. Alright, jangan. Tak perlu nak positifkan dia pun. Biar jadi macam tu. Okay. So, ini ialah rational inequalities. Mesti kena ada table of sign. Okay, lukis table of sign kamu. Sama juga di sebelah kanan. Buat satu-satu jangan buat serentak pula. Jangan buat sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Buat satu-satu. Interval test value. Bro, what the hell? Having snacks lagi. You having snacks right now? Nampak dengan kos. Interval, test value, negative 3x minus 12, x plus 2. Soalan kita. Oi. Apa pula ni? Okay. Sorry, critical values kita apa? Critical values kita? Yang di atas ada equal? Yang di atas ada equal? Tengok soalan. Soalan kita ada equal ke? Tak lah. Tiada. So, tiada lah.
negative 3x minus 12. Negative 3x minus 12 equals, not equals to 0. X is not equals to negative. Negative 2. Negative 1. Negative 1, negative. Negative 4. Okay. Denominator lagilah obviously tak boleh equals to 0. X plus 2 not equals to 0. X is not equals to negative 2. Boleh ke buat ni? Boleh? Okay, saya laju sikit dekat sini. Nanti kamu boleh tengok balik lah. So, negative 4 dulu. Negative 4 open. Negative 2 close. Open juga. So, interval negative infinity, negative 4 open, negative 4, negative 2 open, negative 2 infinity. Okay, so test value negative 5, negative 3, 0. Okay, so sign kita positif, negatif, 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 positif. Negatif, positif, negatif. Pilih positif ke negatif? 1 by 1. Negative. Pilih apa? Positif. Okay, tengok sign dekat factor kita. Kita pilih positif. Jangan lupa saya cakap bawah table of sign mesti kena ada jawapan. So, jawapan kita dekat sini ialah negative 4, negative 2. Betul? Yes, sir. Alright, so settle sebelah side. Satu side settle. Okay, so satu side lagi. Jangan lupa. Soalan ni simple je sebenarnya. Tak susah pun. Tapi banyak markah Banyak markah. Sikit je careless. Yes, kalau sikit je careless terus bye-bye. X plus 2 plus 4x plus 2 You did it for 30 minutes. less than 0. Kita ada 5x minus 4 plus 8. Betul ke? X plus X. Plus 4 Yeah, because I need space for this one. over x plus 2 Fit it in. X plus 2. less than 0. Okay, ke yang kat atas tu? Ada equal? Tiada. 5x plus 4 not equals to 0. X is not equals to negative 4 over 5. X plus 2 not equals to 0. X not equals to negative 2. Okay, so table basically benda yang sama. Dekat sini ialah negative 4 over 5, negative 2 mana yang lagi kecil? Negative 2. Negative 2. Negative 4 over 5. Negative infinity. Negative 2 open. Negative 2, negative 4 over 5, negative 4 over 5, infinity. Okay. Boleh saya laju sikit kamu isi sendirilah. Boleh. Boleh. Okay, masukkan nilai negative 3. Sini ialah negatif. Berapa nak masuk kat sini? Negative 1. 1. Negative 1. Boleh negative 1? Negative 1 boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Kosong. Okay, so negatif. Sini apa tadi? Sini ialah 5x plus 4. Sini ialah x plus 2. 5x plus 4 over x plus 2. Negatif, negatif, positif. Negatif, positif. Positif, positif, negatif, positif. Pilih positif ke pilih negatif? Negative. Pilih negatif. Dan jawapannya ialah negative 2, negative 4 over 5. Gola. Okay? Okay, boleh ke? Boleh. Yang kepada yang macam apa ni, what is this? What is happening? Don't understand. Okay. Ada something wrong lah tu. Tak je aku kata. Okay. Sebab saya bukan tengah ajar rational inequality, sini yesterday punya cerita. Okay? Sepatutnya boleh buat sendiri ni. Jangan lupa kita kena satukan dia. Balik semula kepada soalan apa relation dia? Gola. More than. More than, greater. So greater Go. go. Or, so union dekat sini. So kena lukis number line kita. Apa yang paling kecil? Negative 4. Negative 4. Negative 2. Negative 2. Negative 4 over 5. Negative 4 over 5. Okay. Open. Between negative 4 and negative 2. Open. Between negative 2 and negative 4 over 5. Open. Apa tadi relationship kita? Or ialah union. Okay, sekarang kena hati-hati. Macam nak tulis jawapan kita? Open. Open. Wait. Come on. Daripada mana ni? Open for. Okay, open for.
sampai ke Open. open. Negative to open. Negative. Negative 4 sampai negative 4 over 5 ke? Tidak. Sebab dekat negative 2 ni dua-dua open. Betul tak? So kena stop dekat negative 2. Betul? So kena stop dekat negative 2. Negative 2. Macam mana nak sambung balik? Union. Sambung balik negative 2 ke negative 4 over 5. Alright. So please hati-hati. Kena tulis lah. Sebab tu kita lukis kita punya empty circle dan circle tu. Kalau kat sini close, Boleh teruskan. boleh teruskan. Negative 4 terus negative 4 over 5. Negative close. Okay. So ini dalam interval form. Dalam solution set saya ada bagi tahu dalam kelas Negative macam mana nak tulis tu. X x. Negative 4. Between negative 1 and negative 2. Union. Negative Okay. 2, union. kita terus ambil daripada negative 4 sampai negative 4 over 5. Negative 4 x negative 4 over 5. Apa yang tak ada dalam cerita kita ni? Negative 2. Negative 2. So boleh tambah x is not equals to negative 2. Okay. Boleh faham? Boleh. Alright. Ataupun kadang-kadang dia tulis macam ni lah. Tak termasuk negatif 2. Macam tu. Apa tu? Apa tu merah? Yang merah ini tak termasuk. Not included. Negatif 2. Okay. Tapi biasanya dia tulis yang macam kat atas tu. Dua-dua cara jawapan kena tahu sebab soalan boleh minta dalam solution set. Kamu kena bagi jawapan dalam solution set. Okay. Alright. Sorry laju sikit dekat sini. Kita recap sabar. Dah habis lagi. Lambat lagi sejam lagi ni. Absolute value. Absolute. Inequalities. Sabar jangan bergerak. Semua orang jangan gerak. Absolute values inequalities. Habislah. Dapat pelukis ni. Jadi pula. Buruk sikit lah. Okay. Soalan. So, Alright, soalan. Modulus inequalities. Lepas tu kena buat apa? Dua step ni apa? Basic definition kita. BD. Okay, basic definition. Satu, contohlah greater than something. Satu less than negative something. Okay. Kalau kamu berdepan dengan quadratic ataupun rational inequalities, dekat sini mesti kena ada table of sign. Graphical. Dekat sini mesti kena ada table of sign. Okay. Satukan dia balik menggunakan number line. Okay. Ataupun gola lah. Gola. Dan jangan lupa bagi final answer kamu. Kalau semua ni complete, senang-senang je kamu dapat 7, 8, 9 markah dekat situ. Okay. Alright, last part saya tak boleh nak habiskan. Saya akan bagi video lah saya rasa sebab next week kelas baru memang akan mula dekat chapter 3 terus. Ada kelas yang tak habis tutorial lagi dengan saya. Tolong bagi tahu pensyarah kamu yang baru tu. Itu sahajalah. Untuk yang masih bersama saya nanti, I'll see you guys next week lah. Untuk yang tak bersama saya, terima kasih untuk 3 minggu ini. Bye-bye. Jangan begitu. Besok masih jumpa, Miss. Bye-bye, good luck. Besok masih jumpa, Miss.